Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Panas dan menggempakan sahabat-sahabat semua. Berita yang baru saja kita terima telah disahkan oleh polis di Raja Malaysia Negeri Johor bahwa hadis disiasat kerana pertikai isu pengampunan. Oh, memang inilah kerja-kerja daripada lebay-lebay PAS, Presiden lebay PAS ini, sahabat-sahabat semua. Apa yang mereka buat asyik mempertikai dan berbagai lagi lah dengan menghasut, memfitnah dan sebagainya. Dan satu lagi yang ingin saya kongsikan adalah bila mana lebay PAS ini masih berhasrat untuk menebuk atap kerajaan perpaduan. Jadi menarik untuk kita ikuti sahabat semua. Ini dia sah Hadi Awang disiasat kerana pertikai kuasa lembaga pengampunan. Jadi menarik ya untuk kita kongsikan. Dengan itu saya ingin membawakan anda semua untuk melihat isi pati kandungan laporan media ini, sahabat-sahabat semua. Jadi seperti yang dijangka, Presiden Presiden PAS ini Hadi Awang dipanggil oleh pihak polis susulan ucapannya yang mempertikai bidang kuasa lembaga pengampunan. Ia disahkan Ketua Polis Johor Datuk Kamarul Zaman Mamat dalam satu kenyataan hari ini yang memberitahu siasatan dijalankan di bawah Akta Hasutan 1948. Katanya polis sedang menyiasat kenyataan Abdul Hadi yang mempertikaikan kuasa lembaga pengampunan menerusi ceramahnya di markas PAS Bakri Muar pada 26 Ogos yang lalu, 2 hari yang lalu. Tambah polis lagi, siasatan itu dijalankan oleh unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948. Jika disabit kesalahan, boleh dikenakan denda sehingga 5,000 atau penjara maksimum 3 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Katanya, pada masa yang sama juga, Kamarul turut menasihatkan orang ramai agar tidak menyentuh isu agama, raja dan kaum, yaitu 3R demi menjaga dan mengekalkan ketentraman awam. Tegasnya, tindakan akan diambil kepada semua pihak tanpa mengira pati jika menyentuh isu berkenaan. Terdahulu Abdul Hadi ketika berucap dalam ceramah Perdana PNG di Johor di markas PAS kawasan Bakri mendakwa cara negara ini memberi pengampunan kepada seorang pesalah adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Beliau berkata, pihak yang berhak memberikan pengampunan ialah lembaga ahli keluarga seseorang yang menjadi mangsa jenayah, bukannya lembaga pengampunan. Undang-undang Islam dilaksanakan untuk mendidik, bukan menyeksa, kata ahli parlimen Marang itu. Jadi kalau Abdul Hadi ini sebenarnya menyatakan bahwa ahli lembaga ini adalah tidak layak untuk memberikan pengampunan, maksudnya beliau sudah menghina raja-raja. Karena raja-raja lah yang terlibat, yang di Pertuan Agong, yang terlibat di dalam memberikan pengampunan ini, sahabat-sahabat semua. Sekali lagi, PAS menghina, mempertikai kuasa lembaga pengampunan dan juga raja-raja. Inilah pemimpin. Bagaimana pemimpin-pemimpin di bawah mereka tidak menghina, memperlekehkan sultan, raja-raja, kalau pemimpin mereka sendiri mempunyai ataupun membuat satu kenyataan seperti ini, boleh dikatakan sebagai kenyataan yang menghina, memperlekeh, mempertikai kuasa yang di Pertuan Agong ataupun raja-raja, sahabat semua. Inilah ajaran daripada pemimpin PAS, daripada Presiden PAS sendiri yang seringkali kita lihat mempertikaikan raja-raja, sultan dan juga yang di Pertuan Agong. Kenapa? Kenapa mereka sanggup melakukan seperti ini dan menganggap mereka lah yang paling hebat? Karena mereka percaya, kononnya karena mereka pati Islam, perjuangkan Islam, karena itu mereka berani membuat kenyataan-kenyataan seperti itu. Ini pandangan saya, sahabat-sahabat semua. Dan satu lagi yang ingin saya kongsikan kepada kita hari ini adalah apabila sekali lagi Hadi Awang mengulangi yang mana katanya kerajaan boleh berubah bila-bila masa. Maksudnya kerajaan boleh ditebuk atap pada bila-bila masa sahaja. Itu satu lagi kenyataan seperti mana yang saya beritahu sebelum ini, bahwa karena ketagihan berkuasa, ketagihan makan gaji buta, hari ini sekali lagi mereka seringkali untuk mahu menjatuhkan kerajaan, mahu menjatuhkan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim tanpa rasa segan silu, membuat kenyataan secara terbuka seperti ini. Jadi saya ingin memberikan bacaan
laporan media ini. Yang mereka katakan Presiden PAS Abdul Hadi Awang mendakwa bahwa keputusan memberangsangkan gabungan PN pada pilihan raya kecil Parlimen Pulai pada 9 September ini boleh menjadi pencetus kepada perubahan dalam kerajaan persekutuan. Ya, kalau sebelum ini pada PRN ya mereka mengatakan bahwa kalau mereka menang besar mereka akan merampas kerajaan perpaduan, sehingga hari ini tidak ada apa-apa yang berlaku. Adakah mereka berkata membuat kenyataan seperti hanya kerana mahu memberi harapan palsu kepada penyokong-penyokong mereka, kononnya kalau mereka menang mereka akan jadi kerajaan, tapi hakikatnya perkara itu tidak akan berlaku. Kerana apa? Yang pertama, kita adanya akta lompat parti. Yang kedua, kita ada jumlah bilangan kursi 2/3 di dalam kerajaan. Kalaupun mereka menang, perkara itu tidak mengubah apa-apa. Kerajaan ini masih sama, kerajaan perpaduan dan atas titah nasihat yang di Pertuan Agong akan terus kekal, sahabat-sahabat semua. Jadi kalau sebelum ini pimpinan PN juga membuat dakwaan yang serupa menjelang pilihan raya negeri yang lalu. Yang saya katakan tadi, kononnya kalau mereka menang boleh rampas kerajaan. Ada yang dakwa PRK Pulai ini tak jadi apa sebab pilihan raya kecil saja. Namun sebenarnya ada makna besar sebab ahli parlimen yang menang nanti akan bercakap bagi pihak kita di parlimen katanya. Kalau bercakap pun tidak akan mengubah kerajaan. Apatah lagi PN katanya memiliki jumlah kursi agak besar di parlimen. Kerajaan boleh berubah bila-bila masa. Ini satu kenyataan. Kalau kita lihat kenyataan daripada Hadi Awang ini jelas sekali beliau ini memang kurang ilmu matematiknya. Kita lihat 74 berbanding 148. Mana satu besar? Adakah 74 itu lebih besar atau 148 itu besar, sahabat-sahabat semua? Jadi nyata ilmu matematik lebay ini memang ke laut lah. Jadi katanya kita memerlukan tambahan kursi ini untuk banyak lagi. Kalau menang pun baru ada 75, masih terlampau jauh untuk bentuk kerajaan. Jadi itulah kata Hadi Awang kepada pemberita di markas PAS Pulai malam tadi. Dia seterusnya menyatakan harapan agar UMNO berubah fikiran dan pemimpinnya bertobat. UMNO yang insaf supaya berubah, kerajaan akan berubah pada bila-bila masa saja. Itu boleh berlaku, jangan bimbang katanya. Itu antara kenyataan menghasut daripada Abdul Hadi Awang. Kerana itu hari ini beliau telah pun disahkan juga oleh polis disiasat kerana membuat hasutan, mempertikaikan lembaga pengampunan. Kalau pada 7 Ogos lalu Hadi mendakwa kemenangan PN dalam 6 pilihan raya iaitu Selangor Negeri 90 Pinang, Kedah, Terengganu dan Kelantan akan membuka jalan kepada perubahan dalam pentadbiran kerajaan persekutuan, namun dakwaan itu tidak menjadi kenyataan. Kalau menang pun ke 6 kursi, kerajaan persekutuan tetap sama, tidak akan perubahan, tidak ada perubahan. Jadi semalam Timbalan Pengurusi UMNO Johor Ahmad Mazlan mengibaratkan istilah gelombang rakyat yang dicipta oleh PN hanya sebagai cakap kosong yang dicipta oleh Pakatan Pembangkang. Katanya adalah tidak tepat untuk menggambarkan bahawa seluruh negara menyokong gelombang tersebut apabila PN hanya menguasai 4 negeri. Negeri yang dimaksudkan adalah Perlis, Kedah, Kelantan dan juga Terengganu. Ahmad Mazlan juga berkata, macam mana pula itu dipanggil gelombang rakyat? Malaysia ada 14 negeri. Dapat 4 negeri saja, kita ada 10 negeri, kata Ahmad Mazlan. Takkan mereka tak tahu matematik? 10 jauh lebih banyak daripada 4. Ini yang saya katakan. Takkan tidak tahu matematik. 74 itu lebih kecil daripada 148 kursi di dalam parlimen. Jadi katanya jangan nak kata gelombang rakyat, tembelang diorang saja. Itu hanyalah gelombang hijau yang tak sampai ke mana, dan 4 negeri itu sajalah gelombangnya katanya. Ahmad yang juga ahli Majlis Tertinggi UMNO menyatakan keyakinan bahawa pengundi di Simpang Jeram dan Pulai akan bersikap rasional dalam membuat keputusan yang tepat untuk memilih wakil rakyat bagi kursi DUN dan juga parlimen. Orang sini tak mau Pulai jadi pembangkang. Pulai sudah jadi kerajaan, kenapa tiba-tiba nak jadi pembangkang katanya. Simpang Jeram juga, kenapa tiba-tiba nak jadi pembangkang? Kawasan pembangkang tidak ada faedah 1 sen pun. Jadi kita harus teruskan supaya kawasan Pulai dan Simpang Jeram berada dalam kerajaan. Perlu diketahui bahawa di peringkat pusat telah selesai dan kerajanya adalah kerajaan perpaduan. Kalau lain yang dipilih di sini sudah tentu akan menjadi pembangkang, termasuklah di bawah kerajaan negeri ini katanya lagi. Kerajaan persekutuan yang dianggotai Pakatan Harapan, BN, GPS dan JRS mempunyai majoriti besar di parlimen, manakala PN hanya ada 74. Kalaupun mereka menang ada 73, kalaupun menang hanya ada 74 Masih kurang untuk menjadi kerajaan, sedangkan kerajaan hari ini ada 148, 2/3 sahabat-sahabat semua.
PRK Simpang Jaram dan Pulai diadakan berikutan kematian Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Salahuddin Ayub pada 23 Julai sehari selepas menjalani pembedahan akibat pendarahan otak. Pertembungan 3 penjuru akan berlangsung bagi kerusi DUN Simpang Jaram antara calon PH Nazri Abdul Rahman, calon PN Dr. Muhammad Nazri Yahya dan calon bebas S. Jagannathan. Sementara itu di Pulai, Suhaizat Kaiat dari PH akan berdepan calon PN Zulkifli Jaafar dan calon bebas Samsudin Muhammad Fauzi. Pada pilihan raya umum, pada pilihan raya umum yang ke-15, Salahuddin memenangi kursi Parlimen Pulai dengan majoriti 33,000 undi, memperoleh 64,900 undi mendahului calon PN, ya, Nur Jaslan Muhammad 31 dan juga calon PN Lokako yang hanya mendapat 20,000 seperti itu. Salahuddin turut mempertahankan kursi Simpang Jaram pada pilihan raya negeri Johor pada masa tahun lepas dengan meraih 8,000 undi menentang Zarul dari PN, Lokman dari BN dan Maizal Mahmud daripada Pejuang. Berdasarkan statistik Suruhanjaya Pilihan Raya terdapat 166,653 pengundi berdaftar dan 165,799 pengundi biasa, 927 anggota polis dan pasangan dan 26 pengundi pos luar negara di kawasan Pulai. DUN Simpang Jaram mempunyai 40,000 pengundi berdaftar, 40,000 lebih pengundi biasa dan 6 pengundi pos luar negara. Jadi itu antara statistiknya, dan apa yang kita mahu bahwa supaya ya segala fitnah, segala cakap kosong, temberang kata masalah daripada Presiden Lebah ini itu hanyalah gelombang yang hanya berada di kawasan negeri seperti Kelantan, Terengganu, Kedah, tapi tidak akan berada di Johor. Dan kita yakin kedua-dua kursi ini juga akan dimenangi oleh calon daripada PH Kerajaan Perpaduan bersama dengan Barisan Nasional. Jadi sahabat semua, ini dia satu lagi berita menggemparkan apabila sah Hadi Awang disiasat kerana pertikai isu pengampunan di bawah akta hasutan, sahabat-sahabat semua. Kerja lebay-lebay ini tidak lain, hanya menghasut, hanya memecah belahkan bangsa. Jadi apa yang harus kita lakukan rakyat Johor khususnya, tolak virus perpecahan, tolak virus makian, tolak virus fitnah daripada pertikaian nasional PN, sahabat-sahabat semua. Jangan benarkan virus ini berleluasa di negeri Johor, kerana kalau ia berlaku, ia juga akan berlaku seperti mana yang dilakukan oleh pihak lebay-lebay ini di negeri-negeri seperti Kedah, Kelantan dan juga Terengganu. Jadi buatlah keputusan yang tepat, sahabat-sahabat daripada negeri Johor, bangsa Johor. Adakah anda ready untuk menolak virus kaki fitnah, pertikaian, dan juga virus memperlekikan Sultan, menghina Sultan dan sebagainya, yaitu daripada PN. Terima kasih. Sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Sekian. Bye-bye.